2, 1. Jelaskan perkembangan revolusi keagungan 1688 di England. Menegakkan kedaulatan parlimen. Keinginan rakyat menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Menentang raja berkuasa mutlak. Ahli parlimen menentang Raja James II yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Sokongan Mary II. Mary dan suami Raja William dari Belanda menyokong rakyat menentang Raja James. Raja James lari ke Perancis. Peralihan kuasa. Peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan. Bill of Rights digubal. Membolehkan parlimen menggubal undang-undang dan mengutip cukai. Pada era pemerintahan Mary II, sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Jelaskan perkembangan nasionalisme di Filipina. Nasionalisme tahap awal dipimpin oleh Jose Rizal. Gerakan propaganda menuntut Filipina menjadi wilayah Sepanyol. Bangsa Filipina diberi hak yang sama. Liga Filipina ditubuhkan bagi mendesak Sepanyol melakukan perubahan. Nasionalisme radikal diketuai oleh Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo menubuhkan katipunan untuk memperoleh kemerdekaan melalui revolusi, menggunakan akhbar kalayan untuk menyebarkan idea revolusi, mencetuskan revolusi Filipina untuk menyingkirkan Sepanyol tetapi gagal, kerjasama dengan Amerika Syarikat. Sepanyol berjaya diusir dengan bantuan Amerika Syarikat. Aguinaldo mengisytiharkan kemerdekaan Filipina tetapi tidak diiktiraf. Sebaliknya Filipina dijajah pula oleh Amerika Syarikat. Gerakan politik sederhana, menggunakan saluran diplomasi dan bekerjasama. Sergio Osmeña dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina. Perjuangan menuntut kemerdekaan diteruskan sehingga Perang Dunia Kedua. Andres Bonifacio was a Filipino revolutionary leader who played a pivotal role in the struggle for Philippine independence from Spanish colonial rule. Born on November 30, 1863, he co-founded the Katipunan, a secret society that aimed to liberate the Philippines. As the society's leader, he mobilized Filipinos and sparked the Philippine Revolution in 1896. Despite his passionate nationalism, Bonifacio faced internal conflicts and power struggles within the revolutionary movement. He was eventually arrested, and he and his brother Procopio were executed on May 10, 1897. Bonifacio is regarded as a national hero, known for his fervent dedication and sacrifice in the pursuit of Philippine independence. Terangkan perkembangan nasionalisme di Jepun. Kesedaran mencapai kemajuan. Nasionalisme Jepun digerakkan oleh pemerintah atas kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Gerakan pemulihan Jepun. Gerakan pemulihan Jepun dilancarkan oleh Maharaja Mikado Meiji bagi memodernkan Jepun mengikut model barat supaya Jepun dihormati kuasa barat. Semangat Bushido. Semangat bersungguh-sungguh dan sedia berkorban untuk negara bagi mencapai cita-cita menjadi asas nasionalisme rakyat Jepun serta pemerintah era pemulihan Meiji menjadi negara industri dan kuasa tentera. Pemulihan dalam semua aspek menjadikan Jepun negara industri dan kuasa tentera yang kuat di Asia. Kuasa imperialisme Asia. Desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Terangkan maksud nasionalisme. Cintakan negara. Perasaan cintakan bangsa dan negara yang mendalam dan mempunyai semangat kebangsaan serta setia kepada raja dan negara. Semangat menentang penjajah. Sikap perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa negara dan sanggup berkorban untuk negara. Gerakan kebebasan. Perjuangan membebaskan politik, ekonomi dan sosial daripada dikuasai orang asing seperti sekularisme dan imperialisme. Hak membentuk negara berdaulat. Setiap bangsa berhak membentuk negara dan identiti sendiri, bebas merdeka, serta perjuangan mendapatkan kembali kedudukan dalam negaranya sendiri. Terangkan perkembangan nasionalisme di China. Mengukuhkan peradaban China. Nasionalisme di China bertujuan mengukuhkan peradaban China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi kuasa asing. Kelemahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu dianggap sebagai orang luar dan sudah kehilangan mandat. Gagal halang pengaruh Barat. Masyarakat hilang kepercayaan kerana dinasti Manchu gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat. Gerakan nasionalisme seterusnya bercorak anti-Barat. Gerakan Dr. Sun Yat-sen. Beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat sebagai ideologi perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial.
Revolusi Cina 1911. Dinasti Manchu ditumbangkan. Seterusnya, muncul pemerintahan Republik Cina. Jelaskan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme peringkat awal berkisah isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat, dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan pendidikan wanita. Beliau menghasilkan karya Habis Gelap Terbitlah Terang yang mendedahkan diskriminasi Belanda terhadap bangsa Indonesia. Kemunculan pertubuhan atau organisasi. Muncul organisasi yang tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Gerakan radikal. Muncul Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia memperjuangkan kemerdekaan secara radikal. Sukarno memimpin Partai Nasional Indonesia menjadi parti yang berpengaruh. Sumpah Pemuda dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia. 3 asas sumpah tersebut iaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sukarno mempelopori pembentukan Pemuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jelaskan perkembangan nasionalisme di Thailand. Latar belakang. Gerakan berbeza dengan negara lain yang bersifat anti-penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme oleh Raja Thailand. Melalui usaha diplomasi dan pemodenan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, membina hubungan baik dengan Barat dan melaksanakan birokrasi Barat, membawa masuk penasihat Barat, melatih pegawai tempatan dalam pelbagai bidang seperti pentadbiran dan kewangan. Nasionalisme oleh rakyat. Kegelisahan rakyat kerana kelemahan pentadbiran Raja Vajiravud dan penguasaan politik kerabat diraja. Parti Rakyat melancarkan revolusi Thai yang menamatkan pemerintahan Raja berkuasa mutlak dan digantikan dengan Raja berperlembagaan. Menentang kapitalis Barat dan Cina. Fibul Songkram meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina, menggalakkan rakyat peribumi terlibat dalam ekonomi. Terangkan perkembangan nasionalisme di India. Dahagi India 1857 membangkitkan semangat nasionalisme rakyat India menentang dasar imperialisme British. Isu sosial agama. Nasionalisme awal bercorak sosial agama. Pertubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj meningkatkan rasa cinta akan budaya tempatan kesan pengaruh budaya Barat. Kemunculan golongan intelektual. Gerakan nasionalisme tersusun. Muncul pertubuhan politik seperti Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Gerakan bersifat keras diketuai oleh nasionalis radikal seperti Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal, menentang British secara militan. Mahatma Gandhi tidak bekerjasama dengan British. Mahatma Gandhi menjadikan satyagraha sebagai pegangan, iaitu perjuangan tanpa keganasan. India Merdeka. INC dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas membahagikan India dan Pakistan. India Isytihar Kemerdekaan. Jawaharlal Nehru dilantik Perdana Menteri pertama. Terangkan perkembangan nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Mempertahankan pemerintahan dan agama Islam. Mempertahankan Islam yang diancam imperialisme Barat. Mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah. Gerakan Islah. Gerakan pemulihan Islam kesan pertembungan budaya Eropah Amerika dengan budaya tempatan. Dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Berpegang ajaran Islam sebenar. Gerakan Islam menyeru kepada Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat Islam. Gerakan Pan-Islamisme ditubuhkan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani, dikenali Al-Urwah Al-Wuthqa, bertujuan memperkuat persaudaraan Islam. Penerbitan Akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa diterbitkan untuk menyebarkan idea gerakan Pan-Islamisme, menyeru penyatuan Islam seluruh dunia untuk menentang Barat. Penentangan Tok Janggut. Kesan gerakan Pan-Islamisme telah mendapat sokongan dunia termasuk penentangan Tok Janggut di Kelantan. Terangkan perkembangan nasionalisme di Vietnam. Nasionalisme golongan bangsawan dan Mandarin. Menentang imperialisme Perancis yang mempengaruhi sosiopolitik dan sosioekonomi masyarakat. Memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Kemunculan golongan intelektual. Meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Menggunakan akhbar seperti Tribun Indaj dan Cloche Gelik, mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat. Bercorak revolusi. Digerakkan Parti Nasionalis Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc dan Parti Komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. Melancarkan pemberontakan. Parti Nasionalis Vietnam berjuang mengusir Perancis dan menubuhkan Kerajaan Republik. Perancis mengambil kesempatan menangkap dan menghukum bunuh Nguyen Tai Hoc. Gerakan Revolusi Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi. Beliau dilantik Presiden pertama Vietnam Selatan di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Penentangan diteruskan sehingga terbentuk Republik Vietnam. Terangkan perkembangan nasionalisme di Burma. Perjuangan golongan kelas menengah terdiri daripada Sami Buddha, Takin dan golongan petani menentang imperialisme British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Isu kasut menubuhkan persatuan belia Buddha bagi mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma, menjadikan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Pemimpin radikal Liu Pape terus memperjuangkan bangsa Burma melalui Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Pemberontakan Sayasan dicetuskan golongan Sami Buddha melalui penubuhan Majlis Am Sangha Samagi. Diketuai Sayasan merupakan bekas Pengyi, mendapat sokongan petani yang terbeban dengan cukai. Pengenalan Perlembagaan Burma memisahkan Burma dengan India. Perlembagaan tersebut merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Perjuangan kemerdekaan Burma dipimpin oleh Aung San, Kyaw In dan UNO. Menggelar diri sebagai Takin bermaksud tuan, menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Dr. Bamau memenangi pilihan raya dan dilantik Perdana Menteri pertama